Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah wa ala rasulillah. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada IMR Network kerana memberikan saya peluang dalam sesi perspektif ini. Saya diberikan amanah untuk memberikan sedikit pandangan tentang dua isu yang berkisar sempena menghadapi pilihan raya yang ke-13. Salah satu isu yang nak diberikan pandangan adalah isu Anwar Ibrahim yang iaitu ketua pembangkang yang baru-baru ini telah dikejutkan dengan beberapa peristiwa yang dikeluarkan oleh seorang blogger bernama Papa Gomo. Saya sebenarnya tidak berminat untuk menceritakan tentang ketua pembangkang Anwar Ibrahim kerana soal kepribadian ini adalah satu soal sensitif dan juga ia harus hendaklah terpulang kepada penilaian yang menengok dan melihat, mendengar dan juga yang meneliti perkara ini secara dekat, dan juga dia haruslah diberikan pandangan dari sudut Islam dan apakah perhubungan dia dengan Allah Ta'ala itu terpulang kepada urusan beliau. Namun demikian, oleh kerana ketua pembangkang ini bercita-cita untuk menjadi Perdana Menteri dalam PRU13 jika Pakatan Rakyat mementah Putrajaya, maka perspektif-perspektif seperti isu-isu ini hendaklah diketengahkan dan diperbincangkan oleh rakyat. Saya tidak mahu go to detail ataupun tidak mahu menjurus kepada satu perbincangan perhujahan detail tentang perkara Papa Gomo. Namun demikian, apa yang berlaku sekarang adalah sangat menjijikkan. Apa yang berlaku sekarang ini memualkan. Lepas satu isu dengan Dato' SK dengan videonya, kemudian dengan satu isu lagi video yang dipaparkan oleh Papa Gomo. Tak salah saya sekarang paparan itu adalah masuk ke episod kedua. Tak tahulah episod ketiga, keempat, kelima, keenam ni bagaimana. Wallahu a'lam fisawab. Tetapi jika perkara ini berlaku, maka sudah jelas bahawa ia adalah menjadi satu elemen penilaian kepada rakyat agar adakah kita mahu orang yang sebegini menjadi pemimpin. Dan perkara ini harus diambil tahu oleh rakyat, dan kerana yang bakal menjadi pemimpin kita adalah orang yang ingin membawa Malaysia ke satu tahap yang agak berbeza, membawa satu rakyat Malaysia ini kepada tahap yang berbeza, dan tetapi asas kepada membawa perubahan dan pembaruan ini adalah akhlak. Baik, apabila dipaparkan tentang perkara-perkara yang agak memualkan ini, maka banyak percaturan ataupun kata-kata dan pandangan dikeluarkan melalui Papa Gomo, melalui UMNO sendiri, dan mengatakan dia oleh Papa Gomo ini, ada seorang daripada pihak pembangkang mengatakan bahawa Papa Gomo ini adalah bekas polis dan juga perasuah dan juga pernah dipenjarakan. Maka orang seperti ini, orang fasik seperti ini tidak harus kita dengar, kita ambil peduli sebab orang ini membawa berita yang fasik. Okey. Apa perbezaannya Papa Gomo dengan Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim juga telah menjadi banduan. 6 tahun dia duduk dalam penjara atas kesalahan salah laku, atas kesalahan rasuah. Akta yang digunakan untuk meletakkan dia menjadi banduan selama 6 tahun di penjara adalah atas akta rasuah, menyalahgunakan kuasa. Kalau dia dah menjadi banduan, telah dipenjarakan, membawa berita-berita, tidakkah itu sama je kategori yang dikatakan oleh seorang pemimpin pembangkang kepada Papa Gomo? Jadi penilaian itu lebih kurang setara, okay? Jadi kita tidak bolehlah menilai, kalau kita kata Papa Gomo sebegini, manakala orang yang lain serupa dengan keadaan Papa Gomo itu kita kata tidak pula. Ini menunjukkan bahawa penilaian itu adalah penilaian yang berat sebelah dan hanya mementingkan untuk kepentingan seseorang sahaja.
Baik, itu satu. Nombor duanya, apabila dipaparkan, maka disalahkan UMNO. Inilah sandiwara UMNO. Begitu juga dengan dilihat Datu, sandiwara UMNO. Begitu juga dengan paparan Dato' SK, juga dikatakan sandiwara UMNO. Semuanya perkara yang berlaku adalah sandiwara UMNO. Orang rakyat, saya rasa rakyat rata-rata dah rasa muak dan mual tentang pertuduhan-pertuduhan sebegini. Banyak perkara-perkara yang belum selesai. Banyak kalau kita lihat daripada cabaran-cabaran yang dilemparkan oleh ahli-ahli tibai, ahli-ahli tibai yang rata-ratanya daripada kalangan orang-orang terkuat keadilan dahulunya ini, yang mencabar agar pemimpinnya mengangkat sumpah tidak juga dilakukan. Bukan kalau kita melihat dari segi sudut ilmiah, mengangkat sumpah ni mungkin boleh diperdebatkan, tetapi dalam rumpun Melayu atau rumpun kelompok negara Malaysia ini, orang-orang memerlukan sesuatu untuk mempercayai sesuatu. Jadi kalau disuruh diminta untuk bersumpah, bersumpahlah demi menyelesaikan masalah kegusaran pemikiran rakyat. Tetapi itu tidak dilakukan. Kenapa tidak dilakukan? Kenapakah harus kita mencari alasan memberikan pertuduhan tertentu kepada UMNO? Okay. Saya tak katalah UMNO itu perfect. Tidak ada parti dalam dunia ini yang perfect. Tetapi pertuduhan-pertuduhan sedemikian itu adalah melarikan diri daripada perkara asas. Perkara asalnya melarikan diri daripada keadaan yang ada. Penyelesaian kepada permasalahan itu tidak dilakukan, tetapi oleh nak melarikan diri dari permasalahan tersebut, maka pertuduhan dilakukan kepada orang lain seperti UMNO. Jadi kalau sekarang dah jadi agak melucukan, orang kata, oh saya jam tadi kena salah UMNO lah. Oh jamban tak betul, salah UMNO lah. Jadi telah perkara ini telah jadi satu perkara yang lucu. Apa juga disalahkan UMNO. Jadi saya merasakan perkara ini hendaklah dinilai oleh rakyat. Penyalahan kepada seseorang untuk melepaskan diri dari permasalahan itu adalah tidak bagus. Sebagai seorang pemimpin, dia harus memiliki integriti, kewibawaan untuk menyelesaikan masalah dan membawa diri kepada satu tahap yang lebih tinggi, iaitu menerima kesalahan tersebut, mengakui kesalahan tersebut dan biarkan rakyat membuat penilaian tersebut. Inilah yang dinanti-nantikan oleh rakyat. Jika benar seorang pemimpin melakukan kesalahan, tidak ada salahnya untuk seorang itu mengaku kesalahannya atas apa yang dilakukan, kerana itu akan memberikan lebih keyakinan kepada rakyat apabila menyatakan bahawa aku ini manusia, aku ni sebenarnya manusia dan manusia itu membuat kesilapan. Ini perspektif yang saya berikan kepada tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, kawan-kawan sekalian di luar itu, untuk kita sama-sama menilai. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya untuk menjadi Perdana Menteri, tetapi dia harus boleh mengurus tadbir negara dengan baik melalui akhlak yang baik. Jika akhlak kita itu ternyata tercemar, maka kita harus melakukan sesuatu untuk membersihkan kecemaran tersebut. Jika dia tidak dilakukan, kita khawatir bahawa diri kita ini menjadi satu boneka omong-omongan, dan akhirannya nanti rakyat akan tahu bahawa kita sebenarnya yang bersandiwara. Jadi saya serahkan kepada tuan-tuan, abang-abang, kakak-kakak, sahabat-sahabat, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian untuk menilai keadaan ini. Marilah kita membuka minda, berpegang kepada tali Allah Subhanahu Wa Taala dalam membuat penilaian. Kita ini orang Islam. Bila orang Islam, dia ada pegangannya. Kepercayaan kepada Allah itu haruslah menjadi satu kepercayaan yang cukup kuat dan mantap. Oleh itu, melalui kepercayaan pada Allah dan juga sunnah Rasulullah, kita membuat penilaian kepada seseorang. Jangan kita dengar sesuatu dakwah tanpa kita menilai, tanpa kita membuat penganalisaan, tanpa kita bertanya tentang
kebenaran. Fakta yang dikeluarkan oleh pihak pembangkang hendaklah dinilai. Begitu juga dengan fakta-fakta yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Bandingkan, kerana kita rakyat yang telah berubah, iaitu meningkatkan diri kita kepada satu tahap yang lebih berbeza, iaitu menjadi seorang rakyat yang berinformasi, yang mempunyai etika menjadi rakyat Malaysia. Ayuh kita bersama-sama melakukan penilaian ini demi memilih kerajaan yang berwibawa untuk negara Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.